Syiah lah tu. Dia semaya, dia takbir, Allahu Akbar, tangan dalam keadaan luruh ke bawah tu, Syiah lah tu. Kalau Wahabi semaya, Allahu Akbar, letak tangan atas dada macam Yahudi ni, Wahabi dah tu. Jadi kita boleh tengok, bila kita kuasai disiplin mazhab 4 Ahlussunnah wal Jamaah, kita boleh beza. Ni cara semayang Syiah, ni cara semayang Wahabi. Ni cara semayang orang jahil. Ni kita duk kritik cara semayang Syiah, kita duk kritik cara semayang Wahabi. Kita sendiri tak semayang. Anak bini kita sendiri tak semayang. Itu kata kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nampak kesalahan orang terang-terang, tapi kesalahan kita tak nampak. Akhirnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Punahgana. Habis. Tengok tajuk kecil lagi. Disunatkan melihat tempat sujud dan mencapai khusyuk. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntunglah orang-orang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat mereka. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan minta tolonglah kamu kepada Allah dengan bersifat sabar dan solat. Dan sesungguhnya solat itu sangat besar, sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tengok ayat yang pertama tu, qad aflahal mu'minun. Qad tu kata sendi, aflaha tu fi'il madhi, kata sendi. Bila digabungkan dengan ayat yang mengandungi fi'il madhi, maka ia merupakan jaminan daripada Allah. Kita panggil kaedah litahaqqul wuqa'. Memang jaminan daripada Allah. Sungguh berjayalah orang-orang yang beriman itu. Berjaya macam mana? Bila dia semayang, dia khusyuk, dia akan berjaya dunia akhirat. Nak apa boleh belaka. Bila kita semayang khusyuk, kita berjaya. Tak usah takut lah tuan-tuan, tak usah takut. Kalau kita semayang khusyuk, Allah jadikan hati kita tak takut pada orang. Orang kaya ke, orang politik ke, orang ada kuasa ke, orang pegang senapang ke, pegang kerih ke, orang pegang bazooka ke, peluru pandu ke. Kita tak takut. Kerana kita dijamin kejayaan oleh Allah. Takut apa? Mati bukan penamat segala-galanya. Kalau kita mati pun Allah letak kita dalam mati syahid. Tapi kunci yang utama, akidah yang betul, lepas tu ibadat solat yang sahih. Ini jaminan daripada Allah, bukan jaminan daripada Pak Allah, jaminan daripada Allah. Qad aflaha. Jadi kita baca ayat-ayat yang berbentuk jaminan daripada Allah, kita rasa seronok, kita rasa bermotivasi. Itu cara kita baca Quran, kita faham lenggok bahasa dia. Sebab kita mengaji. Kalau kita baca Quran, kita tak mengaji, kita hanya tengok dari sudut tajwid dan makna je. Tapi kalau kita mengaji lebih sikit, kita baca Quran, tajwid, kita tengok makna dia, tafsir dia, satu lagi tengok lenggok bahasa dia. Lenggok bahasa tu yang kita rasa ada seni tu. Hati kita tersentuh tu. Hati macam gajah, baca Quran tak rasa apa-apa. Hati macam gajah. Gajah bangun pagi nak makan, pas makan berok bertumpuk-tumpuk. Itu aja. Ada kelapa sawit lanyak, ada pokok pisau orang lanyak. Tu macam gajah. Kita ni orang, bukan binatang. Jadi hati itu kena sentiasa celik, cerah dan terbuka. Tengok firman Allah lagi, wasta'inu. Mintalah pertolongan dengan bersabar dan bersolat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ada apa sahaja cabaran, ujian, nak selesai masalah cabaran, ujian dan tekanan yang kita hadapi itu, bersabarlah. Itu ujian daripada Allah. Yang keduanya, salat. Ini kata ulama dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ini dalil sembahyang hajat. Dalil sembahyang hajat melalui Al-Quran. Ini dalil dia. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita ada hajat, ada kehendak, ada tekanan, maka kita pun sabar, redha. Ini ujian Allah pada kita. Yang keduanya, pergi ambil air semayang, pergi ambil wuduk baik-baik, wuduk elok-elok, lepas tu pergi semayang 2 rakaat, lepas tu dan sujud terakhir, mintalah apa saja hajat kita tu, sama ada hajat yang baik ataupun nak melepaskan segala ujian maupun tekanan. Tu yang dikatakan semayang hajat. Bukan nak tunggu Nabi sebut secara direct. Tak. Secara tak direct pun, secara tak langsung pun ada maksud, ada justifikasinya untuk kita jadikan ia sebagai dalil menunaikan solat hajat. Solat hajat pun kita tengok solat sunat biasa je.
Cuma kita baca ayat-ayat tertentu, antaranya rakaat pertama Fatihah itu sebagai asas. Lepas tu kita baca ayat kursi. Nah, kemudian rakaat kedua Fatihah itu salah asas. Kemudian kita baca lepas Fatihah tu Qul huwallah. Okey ya. Mana ayat kursi ada power, Qul huwallah pun ada power. Tak? Tu cara kita nak minta sesuatu, bantuan, pertolongan, sumbangan daripada Allah dengan ayat-ayat Allah, dengan ketaatan kita pada Allah, dengan berdoa pada Allah dan berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kita. Itulah seni kekuatan yang kita ada. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat tu berat. Kalau untuk orang yang malah, untuk orang yang jahil, untuk ahli dunia, sembahyang tu dia rasa berat. Tapi untuk orang yang nak berjalan menuju pada Allah, nak melihat akhirat, salat tu seronok. Solat tu seronok. Lepas tu kita tengok anak-anak kita kadang-kadang, bukan anak tuan-tuan, anak saya pun, kalau dia tidur lewat apa semua hujung minggu, kita kejut-kejut semayang, zuhur ke asar ke subuh ke, dia rasa berat je, seberat je nak bangun. Budak-budak lah tu. Tapi masalahnya orang tua perangai budak-budak juga. Tu jadi masalah orang Melayu Islam kita ni. Subuh pun tak bangun, asar pun tak bangun, mayang pun tidak, patut lagi nak suruh depa tu mari masjid solat jemaah macam kita. Saya mengajar sini bertahun-tahun dah, tapi jemaah ni jemaah orang sama je. Jemaah orang sama aja. Ada setengah jemaah kita dia aje mari, bini dia tak bawa. Pandai bawa bini ke Giant, Tesco, Jasco, balik kampung, balik raya, kenduri kahwin, tapi tak pandai bawa bini ke masjid. Kadang-kadang ni bini-biniku perkasa, datang seorang, suami tak datang. Makcik-makcik, kakak-kakak datang seorang, suami tak datang. Suami kita tu macam hantu juga, lihat. Nah, kalau kita kata, bang, Jasco, alright. Bang, Tesco, alright. Bang, balik kampung, alright. Bang, cuti-cuti Malaysia, alright. Bang, balik raya, alright. Bang, masjid, KO. Aduh, letih. Hak pergi mati tu biarlah, pergi tak kembali. Tak, suami meninggal, tak datang solo, tak apa. Tak, ada ketikanya kita dalam satu pasukan, satu tim. Macam bola sepak kita main satu pasukan. Skuad Harimau Melaya Ukin Sui tu main satu pasukan, 11 player. Peranan goalkeeper, defender, midfielder, striker. Itu dia kaedah dia. Kita pun macam ni juga, jemaah-jemaah ni kita satu pasukan, kita orang Islam. Kita orang Islam, tak kira lah Melayu ke, Cina ke, India ke, Jawa ke, Bugis ke, Sunda ke, Sunda Bolong ke. Mari dah. Bila Allah panggil. Bukan raja panggil, ahli politik panggil. Tak, Allah yang panggil kita. Patut kita mari. Sebab apa yang ada pada kita, mata, tangan, telinga, kaki, perut, kulit, kemaluan, akal, hati, nafsu, roh, semua Allah beri, subsidi. Lepas tu saya sebut pada acara saya tadi, ni subsidi pada Allah. Hidup kita ni sekeping subsidi daripada Allah. Kecoh harga minyak naik 20 sen. Memang kecoh. Bagi yang gaji tak naik, minyak naik, barang naik soalnya. Tapi ada seorang ustaz yang mengaku ulama muda dalam parti politik kata harga barang, kenaikan harga barang ketetapan daripada Allah. China, India pun tahu harga getah naik, bukan Allah tetapkan kenaikan harga getah. India kelapa sawit, India estate pun tahu kelapa sawit naik, turun, bukan Allah yang tetapkan harga tu stamp berapa ratus ringgit. Kalau kita pergi kedai runcit, ini harga susu siapa letak? Harga susu, harga kakung, harga ikan, harga gandum, harga beras, harga minyak, siapa letak? Tentulah pekedai toke tu, sebab dia ada modal, dia beli barangan, dia tahu harga modalnya berapa, harga yang boleh dijual berapa, mahal sangat ke, murah sangat ke. Dan bukan dia je sebagai pekedai, sebagai peniaga, orang lain pun niaga juga. Dan itulah harga yang berada di pasaran. Sesuatu harga tu tak ada ditetapkan oleh Allah. Inilah orang yang mengaku ulama, dia tak sedar dia tujuh halak, lepas tu dia mendustakan atas nama Allah. Tuan-tuan baca sinar harian yang ditulis oleh ulama muda UMNO. Malanglah UMNO kalau ada ulama muda seperti ini, memang malang, hancur agama. Minta maaf tuan-tuan, tak kira ulama UMNO ke, ulama PAH ke, PKR ke, janji mekanisme kebenaran tu prinsip kita. Itu yang kita nak. Ini
Ini kita boleh kata kenaikan harga barang ketetapan daripada Allah. Kita yang naik harga minyak, kita yang turun harga minyak, manusia. Ustaz ni dia tak reti akidah, lepas tu tak reti nak beza antara perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Tak reti nak beza. Macam puak sesat Murji'ah, semua Allah belaka. Kita minum arak ni Allah yang tentukan, kita berzina ni Allah yang tentukan, kita tak semayang ni Allah yang tentukan. Letak atas Allah belaka, dusta pada Allah, fitnah terhadap Allah. Mengatakan sesuatu kepada Allah dalam keadaan dusta, besar azabnya di sisi Allah. Kalau kita kata Allah yang tentukan kenaikan harga barang, mana ayat Quran? Mana surah? Berapa muka surat? Juzuk apa? Ayat Makki ke ayat Madani? Tak ada dalam Quran sebut ya ayyuhallazina amanu aminu bima kataballahu alaikum fi si'rikum. Wahai orang-orang beriman, terimalah apa yang Allah tentukan tentang harga barang di kalangan kamu. Tak ada. Mengarut. Isu semasa yang berlaku, budak beringuh ni nak ulah juga. Nak ulah juga atas dasar agama, seolah kata cepat dia menilai, matang pemikiran dia, tahu-tahu nak bertanding apa AJK pemuda dalam sebuah parti politik. Nak bertanding lah, nak menang-menang, nak pegang jawatan politik dalam agama jangan mengarut. Kalau kita berpegang pada kebenaran, kita tak kisah dia UMNO ke PAS ke PKR. Kalau betul kita terima dari sudut akidah, dari sudut syariah, dari sudut tasawuf. Kalau salah kita fire dia. Tak kira kamu PAS ke UMNO ke PKR. Kenyataan tu salah, mendustakan Allah. Kenaikan harga barang ketetapan daripada Allah. Kalau kita belajar mikro dan makro ekonomi, kita dapati sesuatu harga barang tu dipengaruhi oleh kualiti barangan dan perkhidmatan, masa, tempat, keadaan, penawaran, permintaan, nilai. Nak tengok juga. Tengok di Gua Musang kat kampung saya, Musang King. Durian Musang King murah je. Beli kat Gua Musang King murah je, beli baru RM10 sekilo. Kalau tak ada buah RM12 sekilo. Paling mahal pun RM15 sekilo. Tapi kita pergi bawa lori, beli dengan borong gitu, bawa Musang King tu mari jual Kuala Lumpur. Takkan kita nak jual Kuala Lumpur tu RM10 sekilo juga? Kita yang tetapkan harga durian tu. Beli RM10 sekilo, jual RM8 sekilo. Rugi RM2. Habis masa, habis tenaga, habis duit, habis minyak, habis tu. Buang karen je bro. Mana Nabi niaga gitu? Sahabat-sahabat korporat yang lain tak akan niaga gitu. Beli dengan harga tinggi, jual harga murah. Kecuali kalau kita memang tak nak guna dah, kita memang niat kebajikan, tak apa. Tak. Kalau kita kata ini apa BMW, Mercedes ke Audi ke, saya beli 300,000 ustaz. Saya pakai 2 tahun. Tapi saya nak jual ustaz 150,000 je lah. Sebab sepatutnya saya jual 250,000. Tapi saya nak jual kat ustaz 150,000 lah. 150,000 saya ambil harga. 100,000 lagi tu walaupun saya mampu ambil harga pasaran, tetapi saya buat kebajikan sebagai wakaf separuhnya untuk ustaz pergi mengajar ceramah sebar ilmu agama. Tak apa. Itu kehendak dia. Jadi dia yang letakkan sebab kepunyaan dia. Barang semua memang kepunyaan milik Allah. Nah. Masa durian mula-mula luruh, musim mula-mula luruh. Mahal lagi harga dia. Sebab dia baru keluar produk tu. Kalau durian dah banyak luruh, murahlah sebab banyak barang. Banyak penawaran. Banyak orang ada barang tu, banyak orang ada benda tu. Durian yang sama, kualiti yang sama, tak ada masalah. Orang akan bayar dengan nilai dia. Itu masalah asas peletakan harga. Adapun dia duk baca riwayat Abu Daud tu, bila berlaku satu musim kemarau, sahabat-sahabat ni pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harga barang naik. Dah di negara Arab, air pun tak ada, ribut pasir pun berlaku, dah kering kontang apa semua, harga barang naik. Bila harga barang naik, sahabat mengadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolonglah tetapkan harga barang. Rasulullah kata, aku tak boleh tetapkan harga barang. Barang ni kepunyaan Allah. Macam mana nak tetap harga barang dalam musim gini, barang sikit, orang banyak nak beli, tentu harga naik.
Jadi harga naik, janganlah naik sampai menindas rakyat. Jadi Nabi tak letakkan harga barang ketika itu sebab barang naik itu benda biasa. Barang tak ada, permintaannya tinggi. Barang tak ada, permintaannya tinggi. Jadi memang harga naik. Bukan kata orang sorok ke orang simpan ke nak suruh nak kerajaan naik harga barulah nak tu. Kalaulah barang tak ada, dan barang tu disorok oleh peniaga-peniaga, Nabi naik harga, tu jadi manipulasi orang kaya pada orang miskin, jadi sistem ekonomi kapitalis. Sebab tu Nabi tak letakkan harga barang tu. Kerana harga barang hak Allah. Hak Allah macam mana? Bukan Allah yang menetapkan. Tapi fakta pengeluaran barangan dan perkhidmatan tu. Musim sejuk barang ni, musim panas barang ni. Musim kemarau barang ni, musim banjir barang akan jadi macam ni. Barang banyak, permintaan sedikit. Jadi barang tu tak laku, harga dia murah. Barang sedikit, permintaan yang banyak, harga dia laku dan barang tu tinggi. Barang berkualiti, beza dengan barang yang tiruan. Nampak tak? Barang lokal beza dengan barang import. Jadi kita yang menentukan. Barang lokal, barang import, barang tiruan, barang ori, kita yang menentukan. Sebab kita tahu saiz modal kita dan keuntungan yang kita dapat untuk mengoperasikan perniagaan kita. Benda ni pun tak tahu. Saya boleh ulas benda ni sebab saya dulu jadi cikgu, jadi ustaz, saya mengajar subjek ekonomi di peringkat SPM. Dia ingat kita ni ustaz tak erti mikroekonomi, permintaan, penawaran, pasaran. Yang main-main tuan-tuan. Ustaz sekarang ni multiracial lah. Semua boleh belaka. Nak main bola skuad, harimau muda, harimau Melaya pun boleh. Tapi tak disenarai oleh Okin Sui je. Sebab striker dah tua. Lagi pun bola. Apa ada sangat pada pesta bola merdeka? Raja Gopal pun nak pecat sekarang. Nak beli apa? Jurulatih Perancis yang pernah mengemudikan Jepun tu. Layak Piala Dunia. 400 ribu sebulan gaji. 400 ribu sebulan. Gaji PM pun kalah. Gaji agung pun kalah. 400 ribu lebih sebulan. Mata-mata nak pergi Piala Dunia. Kan dah cakap tu Piala Dunia. Dunia aja. Tu imam kita tadi dah baca dah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang sesiapa yang dilepaskan oleh Allah dari siksaan api neraka, dia masuk dalam syurga. Itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Dan ingat, kehidupan dunia, kalau fikir dunia, kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang menipu daya. Sanggup bayar 400 ribu semata-mata bola sepak? Sanggup? Tak sanggup. Duit rakyat tu, duit rakyat. Kalau duit ahli politik tak apa, duit rakyat. Baik 400 ribu tu sebulan, kita beri pada minyak. Kita pegang subsidi minyak 400 ribu sebulan. Banyak penjimatan yang kita boleh buat. Orang-orang kaya, orang senang, mewah ni, minyak naik 20 sen, nothing lah bro. Tapi orang kita hak gaji kecil ni, naik 20 sen, barang naik apa semua sekali, Allahu Akbar, berat juga. Tapi tak ada orang cakap minyak tu hak Allah. Jadi kita duduk simpan minyak, beli minyak, jual minyak, minum minyak, makan minyak, minyak senyonyuh, minyak tanah. Minyak tu hak Allah. Lepas tu kita tengok pada amanah. Ini kita fikir, kalau Petronas fikir minyak tu dia punya, silap. Kalau Shell fikir, Esso fikir minyak tu mereka punya, silap. Minyak tu hak Allah. Dan kita tengok percaturan minyak ni, Allah beri pada negara-negara Islam je. Tapi kegagalan kita, pemerintah negara Islam, urus takbir, hal, ehwal berkait dengan minyak, akhir sekali kita pun macam orang minyak. Kacau nak dara tu, kacau nak dara ni, kacau janda tu, kacau janda ni. Itu orang minyak. Gitulah keadaan manusia yang tamak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun." Apakah belum datang saatnya bagi mereka yang beriman untuk tunduk khusyuk hati mereka mengingati Allah dan kepada kebenaran telah turun pada mereka. Ni Allah tanya kita, hei orang beriman, bilalah mu nak tunduk khusyuk hatimu pada Allah? Allah tanya kita, bilalah Mamat, Minah, mu nak tunduk khusyuk hatimu pada Allah? Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang sebelumnya,
telah diberikan Alkitab pada mereka, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka jadi kerah. Jangan jadi umat terdahulu, diberi kitab, beri Nabi, beri Rasul sebagai bimbingan. Bila Nabi alaihissalatu wassalam wafat, mereka hidup dengan budaya-budaya mereka, akhir sekali lupa agama dan hati jadi kerah. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Bila hati jadi kerah, tak kira dosa pahala, halal haram, syurga neraka, jadi fasik, jadi jahat lah. Fasik-fasik ni jahat lah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, penjahat pun tak suka dipanggil penjahat. 3-4 hari lepas saya pergi ceramah penjara Kajang. Adalah 300-400 orang, apa nama ni, banduan. Saya sebut. Saya kata sekarang ni jenayah boleh luasa kat luar. Siapa yang buat jenayah tu? Tuan-tuan yang buat jenayah. Lepas tu tuan-tuan kat luar masuk dalam. Jadi rakyat majoriti tak rasa takut dengan jenayah tuan-tuan. Siapa yang jahat? Siapa yang buat jenayah? Tuan-tuan lah. Takkan tuan-tuan nak marah kat saya? Saya kata banduan jelek mata. Banduan pakai baju biru, baju hijau, baju putih, jelek mata. Ustaz bagi ceramah kata kita ni jahat. Memang mu jahat. Kalau mu tak jahat, mu tak kena tangkap, tak masuk penjara, tak jatuh hukum. Baru tahu. Dia cakap tu terang je. Kata, takkan kamu banduan, saya kata kamu jahat, kamu nak marah kat saya? Takkan saya nak kata kamu ni jemaah masjid, ahli ilmu, takkan saya nak kata gitu? Kan ni jahat. Waktu dia tengok lain macam je. Kata kalau kita cakap kamu ni jahat, kamu lain macam je tengok. Tapi itulah hakikat. Kalau kamu tak jahat, kamu tak ditangkap, tak masuk penjara, tak jatuh hukum. Jadi terimalah. Selamat Hari Malaysia, wahai penjahat-penjahat sekalian. Kita cakap gitu, biar dia terasa betul. Jangan takut dengan banduan, jangan takut. Dia bawah undang-undang kita. Dia nak marah apa kita cakap benar-benar. Kenapa rasa pedih hati? Dalam masa yang sama kita tak jaga hati orang lain. Kamu buat jahat, buat maksiat, buat jenayah. Kamu fikir kamu malu bila disebut sebagai penjenayah-penjahat. Tapi kamu tak fikir hak orang lain, maruah orang lain, keturunan orang lain, harta benda orang lain. Allahu Akbar. Pada surah Al-Isra' difirmankan wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka bersujud di atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ni Al-Quran menceritakan perihal umat-umat Nabi dahulu solat, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat dan tabi'in dan ulama, bila semayang betul-betul khusyuk, tunduk hati mereka kepada Allah. Itu kadang-kadang kita sedih. Mereka dengan skala keimanan tinggi, semayang khusyuk, tunduk dan menangis. Tapi kita ni badan, pinggang, belakang, betih je tunduk, rukuk dan sujud, tapi hati masih dalam kekerasan. Jadi kita semayang bagi masjid ni malu pada Allah. Allahu Akbar. Cukup tu, tak boleh banyak-banyak. Ni banyak soalan lagi ni Ni ada orang tanya, Dr. Fatah Harun mengatakan umat Islam mengikut aliran salaf dalam bab fiqh, iaitu mazhab Syafi'i, tetapi dalam bab akidah mereka mengikut khalaf, Imam Abu Hasan Asy'ari. Kenapa tidak mengikut salaf dalam bab akidah? Ini kita jawab balik. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada beza antara salaf dan khalaf. Salaf ialah generasi umat Islam yang terawal. Khalaf ialah generasi terkemudian, lepas daripada 300 tahun hijrah hingga zaman kita. Dalam buku saya ni, Akidah Sebenar Ahlussunnah wal Jamaah, ada menjelaskan tentang salaf dan khalaf. Dan dalam menafsirkan ayat mutasyabihat, ulama salaf ada 2 kaedah. Begitu juga ulama khalaf. Ulama dulu, ulama kemudian ada 2 kaedah, iaitu kita ayat-ayat mutasyabihat kita serah pada Allah yang mengetahui maksudnya. Yang pertama. Yang kedua, ayat mutasyabihat ni kita takwil dia dengan perkataan berdasarkan ayat sebelum, ayat selepas,
dan berdasarkan keterangan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, depan kita bila kita berinteraksi dengan ayat mutasyabihat, sama ada kita tafwid, serah bulat-bulat pada Allah, hanya Allah mengetahui maksudnya. Yang keduanya kita takwil antara ayat dengan ayat, ayat dalam satu surah, ayat dalam satu surah yang berbeza, antara ayat dengan hadis yang sahih yang mutawatir. Ini amalan ulama salaf dan khalaf. Cuma bila nak praktik ikut zaman. Zaman salaf tak ramai orang jahat, tak ramai penjenayah, tak ramai aliran sesat. Maka para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama baca Quran tu faham segera, faham selalu. Di zaman khalaf banyak orang masuk Islam, banyak budaya, banyak percampuran, banyak pemikiran, banyak aliran, banyak kesesatan, banyak penyelewengan. Banyak orang tak faham dan manipulasi ayat-ayat Quran dan hadis sifat. Maka ulama khalaf menggunakan pendekatan takwil. Contohnya, bila sebut tentang yad, merujuk kepada kekuasaan Allah. Bila menyebut tentang tangan dalam Al-Quran, merujuk kepada kekuasaan Allah. Bila menyebut pada istiwa alal arsh, berkait dengan kekuasaan Allah. Bila merujuk kepada mata, maksudnya pengawasan daripada Allah. Begitulah seterusnya. Jadi tak ada perbezaan, tak ada pertentangan antara salaf dan khalaf. Dalam praktik umat Islam di Malaysia, dalam akidah pun kita ikut salaf yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu lahir pada tahun 260 Hijrah, meninggal dunia pada tahun 324 Hijrah. Itu dalam kategori ulama salaf. Dalam ni saya sebut dalam ni. Dan dia perakui oleh 10 orang ulama. Tuan-tuan jangan beli saja buku ni, baca. Buku ni diperakui oleh 10 ulama besar dunia. Mufti Mesir, Mufti Syria, Mufti Damsyik, Mufti Dubai, Mufti Lubnan. Bukan Mufti Malaysia saja. Kalau tuan-tuan bawa pada Datuk-Datuk Mufti sekalipun, Datuk Mufti pun respect buku ni. Sebab tu saya terjemah, saya cetak, saya edit, saya edar, saya jual. Bukan sembarangan ni. Dia mempunyai nilai akademik yang begitu tinggi. Balik baca, tengok balik apa yang saya sebut. Tidak kita terikut-ikut dengan kata-kata orang. Orang ni doktor, orang ni profesor. Ramai doktor profesor di universiti tempatan Wahabi, ramai doktor profesor universiti tempatan Syiah. Ada doktor profesor Syiah yang kahwin secara mut'ah dalam bilik pensyarah. Nikah mut'ah 2 bulan dapat anak. Tengok keterangan saya dalam Berita Harian 2-3 hari lepas. Saya ada bukti, saya dah hujah. Tapi kalau tuan-tuan tanya naik chancellor universiti, di universiti kita bebas daripada pengaruh Syiah. Dia akan buat kenyataan pelisih. Tapi kita ni soal selidik, temu duga, kajian lapangan, kita dapat maklumat berkenaan. Bukan sembarangan. Kalau profesor universiti Syiah, anak-anak murid dia keluar universiti jadi pening. Kalau profesor universiti doktor ni Wahabi, anak murid keluar pening juga. Pasal apa unsur Wahabi Syiah ni ada dalam jabatan agama, ada dalam fakulti pengajian agama Islam. Inilah satu produk pemikiran yang nak merosakkan jati diri umat Islam. Akhir sekali dengan produk ni lah Amerika, Barat, Israel jadikan ia sebagai senjata untuk umat Islam pecah belah, bunuh-bunuh antara satu sama lain, dan dia orang tepuk tangan dengan kelemahan kita. Jadi kenyataan Dr. Fatah Harun tu tak betul. Dalam fiqh kita ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i salah seorang ulama ulung salaf. Begitu juga akidah kita ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dia juga ulama salafus salih. Dan kita memang pun mengambil akidah ni, pengajian sifat 20 ke, fiqh mazhab ke, itu daripada ulama-ulama terdahulu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai masalah. Ada kritikan yang keras oleh seorang bekas pilot kapal terbang emas, Kapten Hafiz Firdaus Abdullah, terhadap buku Amalan Sunnah Lepas Solat, tulisan Ustaz Subki Al-Hafiz. Tuan-tuan perasan tak buku Amalan Sunnah Lepas Solat tu? Dulu yang kita belajar dulu, habis dah kitab tu. Perasan tak? Lepas maya, zikir, wirid, doa, istighfar. Perasan tak dulu saya mengajar, kita dah khatam dah buku tu. Itu tu ditulis oleh ustaz-ustaz kita.
Dia ambil hadis-hadis yang sahih, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, nak menjelaskan pada kita ada dalil-dalil tentang wirid, zikir, doa, istighfar beramai-ramai lepas daripada solat. Mari bekas pilot kapal terbang Mars ni, dia kata apa? Itu bid'ah. Dalil-dalil yang